نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran yang dimuliakan Tuan Pengarah Tuan Pengurus TNB dan juga pegawai-pegawai yang minta maaf saya tak kenal mana buatnya. Tadi kalau ada tu boleh disenaraikan. Jadi mana yang apa tu minta maaf lah ya. I do not know your positions. Jadi terpaksa lah apa ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kesempatan yang Allah bagi kita nak berkumpul pada tengah hari ini, dapatlah kita mudah-mudahan manfaatkan supaya ianya menjadi satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ni Tuhan jadikan tak lain dan tak bukan melainkan semata-mata untuk beribadah kepadanya. Kalau tidak Tuhan tak jadikan kita pun. Ya, Allah berfirman dalam Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada aku, untuk menjadi hamba-hambaku, untuk tunduk dan patuh kepada aku, untuk mengerjakan segala suruhanku dan meninggalkan segala larangan aku, kata Allah. Bermakna kita ni Allah jadikan semata-mata untuk menjadi hambanya, bukan lain. Tidak ada tujuan lain yang Allah jadikan kita ni, semata-mata untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau dipanggil orang tuan-tuan ni hamba Allah, marah ke? Ada orang marah kalau dipanggil hamba Allah. Haji Daulah mikir ni hamba Allah lah, marah ke tak? Ada rasa nak nampak saya tak? Tak marah kita, seronok kita kalau dipanggil orang hamba Allah. Kenapa? Sebab hati kecil kita memang suka menjadi hamba Allah, memang menerima hakikat bahawa kita ni hamba Allah. Sebab itu kita tak marah. Tapi kalau saya kata mikir ni hamba dunia lah macam, kalau saya kata Basar mikir ni hamba dunia lah macam, nampak mau ya, kena dekat-dekat nak nampak lah tu. Pasal apa? Pasal dia tak suka menjadi hamba dunia. Hati kecil dia tak suka menjadi hamba dunia. Kita ni nak menjadi hamba Allah, baru setuju dengan fitrah kita, baru setuju dengan naluri kita, baru setuju dengan hati kecil kita. Allah pun sebut dalam Quran bahawa kita ni dijadikan semata-mata untuk menjadi hambanya. Tadi saya bacakan ayat tadi ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menjadi hamba aku, kata Allah ya. Jadi bermakna kita setuju ke tak setuju nak menjadi hamba Allah? Setuju ya. Sebab itu kita hidup kita ni semua di atas konsep menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Apa saja kita buat, semua di atas konsep beribadah kepada Allah. Whatever you do mesti in the context of worshipping God. Dalam apa saja kita mesti di bawah di dalam konteks menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Sama ada nak jadi guru ke, nak jadi murid ke, nak bertani ke, nak kerja di TNB ni ke, nak jadi pegawai polis ke, nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke. Jadi apa pun. Kalau dia engineer yang menjadi hamba Allah. Kalau dia pegawai yang menjadi hamba Allah. Kalau dia polis yang menjadi hamba Allah. Kalau dia raja yang menjadi hamba Allah. Kalau dia menteri yang menjadi hamba Allah. Apa saja kita mesti menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, di atas konsep menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa saja yang kita buat boleh jadi ibadah, boleh kita masukkan sebagai konsep ataupun dalam konsep beribadah kepada Allah kalau kita mengikut 5 syarat. Ini dia tajuk kita hari ini,
kita memang apa saja kita buat boleh menjadi hamba Allah kalau kita ikut 5 syarat. Ya, tak kira lah kita buat apa. Kita mengaji kejap ni ke, kita kenduri tadi ke, orang masak tadi ke, orang yang membeli makanan tadi, begitu juga yang bawa saya dari bawah naik ke atas tadi, dia jadi hamba Allah tu kalau ada 5 syarat. Yang pertama, niatnya mesti betul. Yang kedua, benda yang kita buat itu tidak melanggar syariat. Yang ketiga, pelaksanaannya mesti betul. Yang keempat, hasilnya mesti betul. Natijahnya kita salurkan ke tempat-tempat yang betul. Yang kelima, tidak meninggalkan ibadah asas. Ini 5 syarat. One more time. Yang pertama apa? Niatnya mesti betul. Yang kedua, benda yang kita buat tu mesti sah di sisi syariat. Jangan benda haram, benda makruh pun tak boleh. Yang sah di sisi syariat. Benda harus paling komannya. Atau benda wajib atau benda sunat. Yang ketiga, pelaksanaannya mesti betul. Kalau menjaga, dilaksanakan dengan betul-betul. Kalau majlis ilmu, dilaksanakan dengan betul-betul. Kalau dia bekerja, dikerja dengan betul-betul. Kalau dia jadi pegawai TNB, jadi bekerja dengan betul. Pelaksanaan itu mesti betul. Begitu juga kalau di askar, dia bekerja tu sebagai askar, pelaksanaannya mesti betul. Yang keempat, natijahnya disalurkan ke tempat yang betul. Dia menjaga, umpamanya, dia menjaga untung ke mana pergi untung tu? Disalurkannya di tempat yang betul, ya. Dia nafkahkannya isteri dan anak-anaknya, betul lah tu. Ya, ada lagi lebih dia disumbang ni kepada masjid dan surau, ada lagi lebih disumbang ni kepada perjuangan Islam, ya, ada lagi lebih dia pun cari anak-anak yatim. Itu betul lah tu. Yang tak betul apa? Yang tak betul, nyaga untung, dapat untung apa buat? Dia pergi ke night club, pergi ke karaoke, ya, pergi hibur tempat-tempat peleseran. Itu tak betul lah tu. Dan yang kelima, jangan meninggalkan ibadah asas, iaitu rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Jangan ditinggalkan ibadah asas. Baik, kita bagi contoh. Umpamanya, yang pertama, niatnya mesti betul. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apa saja kita buat dimulai dengan niat. Ya ke dah? Any objections? Ya, innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Hadis tu. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, setiap amalan itu adalah dengan niat. Ya. Walikulli imri'in minhum ma nawa, dan apa saja yang kamu buat tu mengikut apa yang diniatkan. Apa yang kamu niatkan. Ini hadis tentang hijrah ni sebenarnya, ya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia adalah berhijrah kerana Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Barang siapa berhijrah kerana dunia yang nak direbutnya, atau kerana perempuan yang nak dinikahinya, maka hijrahnya itu mengikut apa yang diniatkan olehnya. Ya, masa zaman hijrah dulu, ada seorang, dia berhijrah bukan kerana Allah dan Rasul, dia berhijrah kerana nak kahwin. Dia jumpa dengan satu perempuan tu, nama perempuan tu Ummu Qais. Dia nak kahwin dengan Ummu Qais. Kamu tak ke kahwin dengan I, kata dia. Kata Ummu Qais tu, tak apa, ayah tak. Ayah katanya, orang Arab cakap ayah lah masa tu. Tak apa, ayah tak, dengan syarat abang hijrah bersama dengan Rasulullah. Maka dia pun berhijrah, bukan kerana hijrah diperintah oleh Allah, dia hijrah kerana nak kahwin dengan Ummu Qais. Dah sampai ke Madinah, dia pun kahwin dengan Ummu Qais, sampai digelar dia tu Muhajir Ummu Qais. Artinya ahli hijrah kerana Ummu Qais, itu namanya, terkenal dengan nama itu, Muhajir Ummu Qais. Sampai masuklah hadis tu. Barang siapa berhijrah kerana dunia atau kerana perempuan yang nak dinikahinya, maka dia berhijrah kerana apa yang diniatkannya. Jadi penting niatnya. Pertama, niat itu mesti betul. Kita semayang tadi, niat betul. Kita kenduri tadi, niat betul. Jangan salah niat.
Kita menganjurkan majlis ni biar betul niat. Jangan salah niat. Jangan tengok yo rajin aku ni nak puji dia orang ni aku. Saya datang ni biar betul niat. Nak semata-mata kerana Allah Taala. Kalau lain batal, tak jadi ibadah. Mesti semata-mata kerana Allah Taala. Ngapa datang ni? Kerana Allah. Jangan lepas ini kan jelin je. Mana Haji Dolah ni? Tak dekat lagi. Mana Haji Dolah ni? Ngapa tak Haji Dolah? Ngapa tak Haji Dolah? Envelope belum dapat. Jadi kalau itu niatnya dapat apa? Dapat envelope je lah. Pahala tak ada apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu niat betul ya. Yang kedua, benda yang kita buat tu mesti sah di sisi syariat. Apa yang kita buat sah tu. Macam kejap ni menuntut ilmu sah lah tu. Semayang sah lah tu. Main hajat sah lah tu. Semua. Yang tak sah apa? Belajar karaoke, belajar nari, belajar ilmu sihir, belajar mencuri, belajar merompak. Itu tak sah lah. Belajar macam mana nak mencuri elektrik supaya korang apanya? Supaya korang bilnya itu semua tak sah belajar itu. Benda yang kita pelajari itu mesti sah di sisi syarak. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelaksanaannya mesti betul. Kalau semayang, kita semayang tu betul bacaannya, betul gerak-gerinya. Jangan sampai batal semayang ketika kita semayang. Kerana ada tak orang semayang batal? Ada ke tak ada? Ada tak betul? Ada. Baru betul. Ada ke tak ada? Ada. Dah kuat dah bagus tu. Kadang-kadang takbiratul ihram dah batal. Tengok ni. Allahu akbar batal ke dah. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, kalau ada ustaz-ustaz ngajar bab sembahyang, jangan juih aja video. Tahu juih video? Allah, ustaz tu tak ada lain ngajar mayang. Orang dah jenuh mayang, dia ngajar mayang juga. Jangan. Kadang-kadang kita ni pun tak tahu, mungkin kita pun tak sah sembahyang kita. Mungkin kita pun batal sembahyang kita, kan? Kita tak sedar. Kadang-kadang bacaan kita Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke? Betul ke? Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke salah? Sekali lagi. Betul ke salah? Berani benar dia menyalah untuk guru ya. Lantak dia untuk guru mana pun, kalau salah, salah lah. Sepatutnya bismillah, bukan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu patutnya. Tapi ramai bismillahirrahmanirrahim, nak laju saja. Hendaknya tarawih betul. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Betul ke tu? Sekali lagi. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Betul ke salah? Sudah tak tahu, dah diam, dah tak ada jawab. Apa salah? Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Apa salah? Satu huruf tinggal. Dah hilang, mana pergi? Ar-Rahmanirrahim. Berhenti dulu. Maliki yaumiddin. Baru betul. Kalau sambung, Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Baru betul. Jadi ramainya. Bukan sinilah. Yang tu Imam terasa pula ya. Bukan. Sini tak ada. Yang ada di mana? Di Korea. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Mim dah hilang. Dia patutnya Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Kadang-kadang yang panjang dipendekkannya, yang pendek dipanjangkannya. Itu salah. Sebab itu kena belajar betul-betul. Apa saja amalan mesti dengan ilmu. Amalan tanpa ilmu ditolak. Al-amalu bi ghairi ilmin mardud, kata Nabi. Amalan tanpa ilmu ditolak. Jadi nak ada ilmu. Nak semayang ada ilmu semayang, nak menyaga ada ilmu menyaga, nak nikah ada ilmu nikah, nak kahwin ada ilmu kahwin. Apa saja ada, semuanya dengan ilmu ya. Kalau orang tak ada ilmu, artinya amalannya ditolak. Kalau ada ilmu tak amal, itu lagi teruk. Ada ilmu tak ada amal, dia macam pokok tak berbuah. Ada pokok tak berbuah Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, kata pepatah Arab. Bukan hadis ni ilmu tanpa amal adalah seperti pokok tanpa buah. Tak ada buah. Pokok saya
ada 1000 pokok royal. Pokok pun tak berbuah. Apa guna? Apa guna? Ha, tebang bakar je gunanya. Haji Dollah sepokok aja royalnya. Kat rumah ni. Punya lebat buahnya. Luruh setiap hari royal takor. Tahu royal takor. Ha. Ya, mana lebih untung? Mana lebih bermanfaat? Saya ke Haji Dollah? Haji Dollah lah. Kerana dia pokoknya buah. Saya 1000 pokok tak buah. Satu pun tak buah. Apa guna? Ha, begitulah orang rajin beribadat tapi tak betul. Ha, atau banyak ilmu tapi tak beribadat. Lagilah dia macam pokok tak berbuah. Ha, jadi kena amalkan ilmu tu. Ha, itu yang kedua. Benda yang kita buat tu sah di sisi syarak. Yang ketiga pelaksanaannya mesti betul. Yang ketiga tadi bukan yang kedua. Yang ketiga tu kita mesti betul. Ha, ya? Bacaannya kena betul, gerak gerinya betul, kena betul. Ada yang ya batal sembahyang ketika i'tidal. Tengok ni. Sami Allahu liman hamidah. Betul ke tak? Batal ke tak? Ha, batal ya. Pasal gerak 3 gerak berturut-turut batal lah sembahyangnya. Ha, ya, sebab itu kena belajar betul-betul. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan dah belajar. Ha, ini saja kerana tajuknya itu kena sebutlah ya. Yang keempat, natijahnya mesti disalurkan ke tempat yang betul. Dia menyaga dapat untung tu disalurkannya. Ha, ya. Ha, bagi isteri dan anak-anak makan. Ha, bagi belanja persekolahan anak-anak. Betul lah tu ya. Ada lebih lagi bagi ke masjid dan bagi ke surau. Betul lah tu. Ada lebih lagi bagi kepada perjuangan Islam. Betul lah tu. Ya, ada lagi sumbang kepada sekolah-sekolah agama, sekolah tahfiz dan sebagainya. Ha, hari ini ya, banyak benar memerlukan sumbangan dari orang ramai. Sekolah-sekolah tahfiz jamak banyak sekarang ni seluruh negara. Ha, memerlukan sumbangan. Jadi kalau ada lah benda-benda yang nak disumbangkan melalui saya boleh, insya-Allah sampai. Ha, kepada mana-mana kerana saya ni pun ada diamanahkan oleh pengetua sekolah-sekolah tahfiz untuk mencari dana. Kalau ada bagi kat saya insya-Allah sampai ke dia. Kalau saya kat 30 ribu tu insya-Allah sampai. Ha, tapi kalau ada sampai 60 juta entahlah. Saya pun tak jamin. Tapi kalau saya kat 30 ribu selalu dah saya saya sampaikan kepada mereka. Ha, ya. Ha, itu. Kalau banyak lagi duit umpamanya. Ha, ya. Bukan kejap dia minta je tak. Ha, kalau ada yang nak bagi, bagilah. Insya-Allah saya sampaikan. Kerana saya ni setiap minggu pergi ngajar di satu tempat di Ipoh tu namanya Kota Raja. Ada mana nama Kota Raja? Ha, di Taman Meru atas naik bukit ada pondok-pondok tahfiz di situ. Ha, orang tua ada budak pandai ngaji situ. Ha, mereka sangat memerlukan dana kerana sedang membangun. Ha, itu benda yang betul. Yang tak betul apa? Yang tak betul. Dapat untung banyak, pergi karaoke, nari pula tu. That's the way I like it. Itu yang tak betul tu. Tuan-tuan dan puan-puan, orang pergi karaoke tu orang tua ke orang muda? Ha? Orang tua ke orang muda? Orang tua. Orang muda mana ada duit? Ha? Coca-Cola sebotol RM12. Mana kau ambil duit dia? Tak mahu orang muda ya? Baru nak bekerja, gaji belum lagi sampai maksimum. Ha, ya? Ha, kopi sedawan RM7. Kalau dia naik kelab tu lah. Bukan nak mayar order kopi tu, nak mayar ngantor kopi tu pada dia. Orang yang ngantor tu orang special. Ha, ya? Ha, itu yang mahal juga tu. Macam kita naik kapal terbang ni ke? Kapal terbang nasi lemak berapa duit semungkus? Kalau Air Asia berapa? RM7, RM6 sebungkus tu nasi lemak. Ha, sini beli 5 kupang dapat. Ha, begitulah. Ha, jadi di naik kelab tu orang tua tak percaya malang kamu pergi. Ya saya bawa dia. Tengok orang tua saja. Tapi orang lelakinya lah. Orang perempuan kalau tua siapa siok. Ha, orang lelakinya tu belakang 60, umurnya 55, budak pencen-pencen belakang. Ha, ya. Ha, itu dah. Itu yang salah tu. Yang kelima, jangan meninggalkan ibadah asas. Ha, jangan meninggalkan ibadah yang asas. Apa ibadah asas? Iaitu yang bersangkutan dengan rukun iman yang 6 dan juga rukun Islam yang 5. Ha, jangan kerana program langsung tak semayang. Jangan kerana program sampai melanggar menjadi mensyirikkan Allah Ta'ala. Jangan kerana aktiviti-aktiviti sampai kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan ada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan di dalam majlis-majlis yang kita anjurkan tu. Jadi jangan meninggalkan ibadah asas. Ibadah asas apa? Seperti semayang. Jangan kerana kita ada perjumpaan sampai tak puasa Ramadan hari itu. Tak puasa sunat, tak apa lah ini, tak puasa Ramadan. Masing-masing pakai makan je ya. Kerana itu jangan meninggal ibadah yang asas. Buat 5 perkara ni, ikut 5 syarat ni, apa saja kita buat jadi ibadah kepada Allah Taala. Kenduri jadi ibadah, ya. Nikah kahwin jadi ibadah. Lagi apa sajalah. Bertani jadi ibadah, jadi nelayan dapat pahala jadi ibadah, tidur dapat ibadah, bangkit dari tidur dapat ibadah, ya. Jadi ibadah. Apa saja yang kita buat dalam dunia ni, ikut 5 syarat jadi ibadah kepada Allah Taala. Menepati kehendak Allah supaya kita menghambakan diri kita kepadanya, ya. Itu dia. Tepat dengan perintah Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menyembah aku, untuk menjadi hamba-hambaku, ya. Sudah cukup 21 minit. Cukup ya? Sudah tu, ya. Kalau nak panjang next time lah, bukanlah kejap ni, ya. Boleh sampai 1 jam ni tau. Nak? Biasa sampai 1 jam. Ya. Dah ngangguk je dulu lah. Tak tu ya? Nak ya? Udah nang edit segan. Dia dah ngangguk tadi. Jadi udahlah tu, ya. Sekian dulu. Salah silap minta ampun, minta maaf, ya. Jadi mesej satu je, iaitu apa saja kita buat boleh jadi ibadah dengan syarat ada 5 perkara. Yang pertama apa tadi? Allah penat ngaburnya. Yang pertama apa? Niatnya mesti betul. Yang kedua? Udah lupa. Benda yang kita buat itu sah di sisi syarak. Yang ketiga, pelaksanaannya mesti betul. Yang keempat, natijahnya disalurkan tempat yang betul. Yang kelima, jangan meninggalkan ibadah asas. Apa saja boleh dapat pahala. Ngawinkan anak dapat pahala, kenduri kenara dapat pahala, ya, perjumpaan dapat pahala, menuntut ilmu dapat pahala, apa saja dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekian dulu tuan-tuan dan perempuan. Minta ampun, minta maaf, mana yang salah, mana yang terkasar dan sebagainya. Itu kelemahan diri saya. Kalau ada baik, ada bagus, ada manfaat, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah.